cakap ni ya, termasuk yang sedang cakap ini ya. So ya, semua orang akan ada kekurangan yang tersendiri. Kita minta mudah-mudahan yalah dengan istighfar kita, dengan tasbih kita ni, Allah berikan kita kekuatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya bapa kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan jugalah bagi siapa yang sedang dalam keadaan tersebut ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lah, insya-Allah ya. Semalam pun dapat berita Farid dan juga Diana akan rujuk balik tak kena mana siapa pula mengajar kita, siapa pula ni Farid, siapa pula ni Diana. Siapa yang follow lah. Farid dan Diana akan rujuk balik semula. Alhamdulillah, namanya rujuk balik maknanya mereka bercerai dan mereka masih dalam keadaan iddah. Jadi mereka boleh rujuk balik. Alhamdulillah, mereka masih boleh rujuk balik, alhamdulillah ya. Dan saya difahamkan juga baru-baru ni ada konsert New Boys ya, baru-baru ni saya fahamkan juga, dan akan datang banyak lagi konsert-konsert yang akan datang ya. Wallahu alam bisawab. Ada yang kata dengan saya, Ustaz tak nak pergi lah. Saya mana saya nak pergi konsert New Boys, Ustaz ni kental ni Ustaz, lagu-lagu kental ni, lagu-lagu jiwang ni kan. Wallahu alam, ada orang prefer lagu-lagu tu. Tapi kalau siapa yang pernah dengar lagu tu, yakinilah anda sudah tua ya. Siapa yang dah biasa dengar lagu tu, maknanya yakinilah anda sudah tua. Bagi siapa yang tak pernah dengar lagu tu, maknanya anda masih muda lah. Anda masih muda lah ya. Pasal lagu-lagu tu lagu-lagu yang jual-jual, betul lah Pak ya. Baik. So baik suka baik suka. Memang baik suka. Okey, ala kulihat ya. Jadi apa-apa akan dirahmati Allah. Mari sama-sama kita mula dengan surah Al-Fatihah sebagai pembuka majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini Allah kabulkan. Mudah-mudahan ada di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Mudah-mudahan ada di antara kita yang sedang ada masalah, Allah berikan bantuan, insya-Allah. Atas nama ini dan apa jualan yang baik. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baru kita baca tadi, yang last one ni, ya Fattahu ya Alim, ya Iftah qulubana futuhal arifina. Ini adalah doa yang baik untuk kita baca bagi khususan bagi kita sendiri yang kadang-kala kita ni macam keras hati, keras kepala dan sewaktu dengannya. Kerana kita minta pada Allah agar Allah bukakan hati kita. Allah bukakan hati kita untuk menerima ilmu, ya, untuk menerima ajaran dan nasihat dan sewaktu dengannya, ya. Jadi kalau contoh dia orang tanya saya, Ustaz, kalau suami saya, isteri saya, anak-anak saya ni macam keras sikit lah Ustaz, susah sikit nak cakap Ustaz, dia batu duduk atas kepala dia. Batu duduk atas kepala dia kan. Contohnya you all boleh baca doa ini di tempat air, di dalam air. Dia di dalam air, lepas tu kasih dia minum. Ini adalah sebagai amalan kita, insya-Allah, ya. Tapi jangan pula kita baca depan dia. Depan bang sekejap bang, sini bang. Jangan nak baca ya Allah ya Allah. Dia kata dah kenapa engkau nak baca depan aku, contohnya. Tak payah, orang pun takut tengok kita, ya. Jadi you all boleh baca ialah depan dalam air, ya. Jadi kasih dia minum. Mudah-mudahan dengan niat, mudah-mudahan orang-orang yang keras ni, ya Allah lembutkan hatinya. Hati kita ni semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala untuk lembutkan, kan? Lembutkan hati, bukan lembutkan orangnya, ya. Lembutkan orangnya pun tak ada masalah, tapi janganlah sampai over pula, ya. Jadi kita tak nak bincang pasal tu, cuma the point nak bilang sini lah, kalau ada di antara kita yang rasanya keras dan sebagainya,
susah untuk dengar cakap, susah untuk dengar nasihat dan sebagainya, what you can do ialah baca ayat ini di tempat dalam air, lepas tu kasih dia minum, ya, kasih dia minum pun boleh, ataupun teruslah doa pada Allah, kerana again hati kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, ya. Jadi apa-apa kakak dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan bacaan kitab kita insya-Allah, di mana dalam bacaan kitab kita sudah masuk ke muka surat berapa ya? Semua? Betul. 70 Muka surat 70. Muka surat 70. Tapi tak apa, kita patah balik 68 insya-Allah, ya, kerana ni adalah topik yang kena-mena juga dengan muka surat 70. Jadi kita cakap pasal nasihat, ya, benda dua, adab Nabi dalam memberikan nasihat. Kita baca balik insya-Allah muka surat 68 insya-Allah. Silakan, siapa? Silakan. Yes. Beberapa faedah penting dari hadis tadi. Pertama, adab nasihat. Menjaga lidah dari berkata yang buruk kepada orang yang dinasihati, kerana tujuan nasihat ialah kembalikan ia dari melanggar urusan agama. Sebab berkata yang buruk kepadanya akan hanya membantu syaitan untuk merosakkan lagi akhlaknya. Dari itu, pernah berlaku apabila Nabi SAW mendengar dari beberapa sahabat yang berkata kepada sahabat yang lain, Allah melaknat kamu kerana dia banyak meminum arak sehingga dibawa bertemu Rasulullah SAW. Maka SAW menjawab kepada sahabat tersebut, janganlah kamu semua menjadi pembantu syaitan untuk merosakkan saudara kamu. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar jangan mencaci orang yang melakukan kesalahan dan dosa, tapi sebaiknya gunakan bahasa teguran yang baik serta doakan kepadanya, sebagaimana ada hadis lain yang menyebut Allahumma fillahu, ya Allah ampunilah dosanya. Kedua, syaitan amat gembira dan menunggu-nunggu jika ada di kalangan sesama muslim yang mencaci dan melaknat sesama sendiri, kerana ini akan memudahkan tugas syaitan untuk membantu keduanya atau seorang darinya lebih dekat kepada neraka dengan bermusuhan dan membunuh sesama sendiri. Tiga, hendaklah nasihat itu dengan bahasa yang ringkas, iaitu yang penting sahaja dan tidak memanjang-manjang, membebel hingga berlarutan, sehingga boleh menjadikan nasihat orang baik bertukar kepada cacian dan penghinaan. Keempat, orang yang memberi nasihat perlu ada dalam dirinya sifat kasih sayang dan cinta kepada saudaranya. Sayang dan cinta kepada saudaranya, inginkan kebaikan kepada saudaranya. Nasihat dan teguran dalam hal agama perlu disampaikan dengan mudah dan tidak menyulitkan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan dan tidak juga memberatkan. Aku diutus sebagai seorang pendidik dan memudahkan dalam urusan agama. Ada orang yang dinasihati. Adapun adab bagi orang yang dinasihati ialah mendengar nasihat dengan baik jika nasihatnya adalah benar, dan jangan pula melawan hingga cuba menampakkan aib buruk dan kekurangan pada penasihat tersebut. Kedua, memuji kepada penasihat tersebut dan berterima kasih kerana nasihatnya, sebagaimana pujian sahabat tersebut Muawiyah bin Hakam kepada Rasulullah SAW yang telah kita baca tadi. Baik, alhamdulillah. Yang pertama tadi ialah mengenai adab nasihat. Ya, hari ini kita baca yang bernama Syaiful. Ya, beruntung cikgu Melayu dia kerana ada bahasa baku di situ. Ya, kita bagus lah. Bagus, alhamdulillah. Kita doakan juga bagi Abang Hamdan. Abang Hamdan baru pulang daripada umrah semalam. Sedang berehat di rumah. Yang kedua, Ian, yang tukang baca Bian, isterinya tak sihat. Jadi kita doakan mereka dapat berehat dan dapat rest dengan sebaik-baiknya lah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik,
kita cakap pasal nasihat ni, kita dapat daripada sini kita dapat tahu bahawasanya nasihat ni adalah benda yang baik. Dan kita dah berkongsi, kadang-kadang orang tidak boleh menerima nasihat bukan pasal apa yang nak dinasihatkan, tapi cara, bahasa, itu yang kadang-kadang offkan diri kita daripada menerima nasihat. Contohnya, dalam seseorang itu, kita ni sekarang banyak social media ya, TikTok, Instagram, Facebook dan sewaktu dengannya ya. Kita ada platform-platform ini. Kadang-kadang kita melihat kawan kita, kenalan kita, saudara kita melakukan kesalahan dan kita tahu benda tu adalah salah. Kita nak tegur benda tersebut ya. Kita nak tegur dan kita rasa benda ni Ustaz perlu nak tegur Ustaz. Kalau tak tegur ni masalah ni contohnya kan. Tapi pada masa pun juga, dalam kita nak memberikan nasihat itu, kita kena tengok tau sama ada cara kita ni betul atau tidak, bahasa yang kita nak pakai ni betul atau tidak. Kadang-kadang bila kita menegur dengan cara yang salah, takut-takut membawa lebih banyak memudaratkan, benda yang lebih banyak memudaratkan. Dan saya pernah berkongsi kepada semua, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bagi siapa yang menegur secara umum, dia bukan nak menegur tetapi ia nak memalukan. Ya, dia nak memalukan. Jadi kalau dekat social media tu, kalau kita nak menegur, kita rasa nak memberikan nasihat, caranya adalah dengan PM, DM dan sewaktu dengannya. Ini maknanya bukan letak dekat komen. Sebab kalau kita letak kat komen, satu ialah walaupun benda tu adalah benda yang baik, tapi kadang-kadang takut sikit sebanyak memberikan kesan dalam hidup kita. Takut benda tu adalah benda yang betul ataupun benda-benda yang salah, takut kita menjadi fitnah perkara-perkara tersebut. Jadi kita kena berhati-hati sebelum kita nak menasihati orang lain. Dan paling penting juga kita lihat dekat sini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Janganlah kamu semua menjadi pembantu syaitan untuk merosakkan saudara kamu. Dalam Al-Quran yang lain, Allah dah kata, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar." Contoh, dalam kita nak memberikan sedekah, kadang-kadang kita rasa macam aku ni tak cukup, macam mana nak bantu orang lain, aku ni nak kasih $1 je, tak ada beza pun, aku bagi tak bagi pun tak memberikan kesan kepada orang tersebut. Kadang-kadang perasaan itu datang daripada syaitan. Kerana syaitan, dia nak nasihatkan kita untuk tidak melakukan apa-apa pun kebaikan. Dalam Al-Quran Allah kata tadi, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra." Syaitan ni mengajak kepada kamu untuk sifat fakir. Maknanya dia akan letakkan dalam mindset kita, kalau kau bagi, kau makin kurang harta kau. Kan, kalau kau bagi, kau makin susah nanti. Contohnya kan, wa ya'murukum bil fahsya. Allah ataupun syaitan juga mengajak kita dalam melakukan kerosakan dan kemungkaran. Dalam Al-Quran Allah dah kata, ya. Jadi kadang-kadang dia punya game gini tau. Kalau kita nak melakukan kebaikan, kita dah niat nak melakukan kebaikan, kita kena buat. Saya ada beberapa senario sendirinya. Kadang-kadang kita dapat duit, kita rasa macam saya nak kena bagilah dia. Saya dah niat nak letakkan niat nak bagi dia. Tapi apabila kita dah sampai masa tu nak bagi dia tu, kita terfikir tau, orang ni dah ada lah, orang ni berada lah, orang ni cukupan lah, tak payah bagi lah, tak payah tolong lah, contohlah kan. Jadi benda tu tak buat. Bila tak buat, last menyesal sendiri. Kenapalah aku tak bagi dia kenapa Walaupun kita dah ada niat, tapi sewaktu nak melakukan ni, syaitan tetap akan cuba merosakkan. Syaitan cuba tetap akan merosakkan. Saya baru-baru ni jalan daripada bus stop datang pergi masjid. Baru ni jalan, sewaktu jalan tu Allah bukakan mata saya, nampak pin. Tapi pin dia dah baca dah kemek lah kan, dah kemek lah pin. Okay. Tapi jangan cakap kemek tu pasal saya pijak tak Jadi kemek. Dia nampak kemek. Jadi dia nampak kemek tu, saya terus macam tak payah angkat lah. Tapi bila dah sampai kat masjid, terus rasa menyesal. Kenapa aku tak angkat Sedangkan Allah bukakan mata aku untuk nampak benda tu. Dan kita tahu bahawasanya bila kita angkat pintu, dia dah menjadi satu sedekah dalam diri kita. Sedekah bukan letak duit dalam tabung saja ya, tapi sedekah maknanya kita angkat benda tu, buang agar orang lain tak terpijak. Kan? Agar orang lain tak terpijak dan ada orang lain yang mungkin tercedera dengan sikap tersebut. Jadi ini pengalaman peribadi yang di mana bila mana kita dah nampak benda tu,
kita terus tak nak buat disebabkan mindset dan disebabkan bisikan. Last kita tak jadi buat. Lepas itu kita sendiri menyesal. Kita sendiri menyesal. So in order for us untuk kita melawan perasaan tersebut, kita kena buat. Kita kena buat. Kalau dah niat nak buat benda tu, kita kena teruskan buat. Dan jangan meragu-ragukan, jangan ragu-ragu lagi. Ada orang, dia kalau dah pasang niat, wah dia punya cepat semacam. Ada hamba Allah ni ada hamba Allah ni, dia cakap dengan saya, "Ustaz, saya nak derma $2,000." Dia suruh saya ambil kat rumahnya lah. Jadi saya pun tunggulah kan. Saya tunggu masa lapang. Saya pun lupa dia. Allah lupa. Syaitan lupakan saya dengan dia makcik lah nak minta derma. Padahal tinggal over je, dekat je. So dah sampai masa lebih kurang 2 minggu, 3 minggu lepas tu, saya call lah. Saya kata tak apalah, kesian makcik ni, teringat makcik ni padahal tak kenal. Cuma dia call masjid untuk minta derma kan. Jadi saya call, "Makcik, saya Ustaz Harun nak collect derma ni kat rumah cik ada rumah ni. Minta maaf lah Ustaz, duit tu saya dah kasih orang lain. Saya dah derma masjid lain." "Masjid mana cik?" "Masjid Hasanah." "Tak apa cik, rezeki masjid Hasanah." Tapi dalam hati menyesal. Padahal muka kau 2,000 tu nak bagi tu kan, asal lambat-lambat sangat contohnya kan. Tapi makcik tu cakap apa? "Ustaz, saya takut umur saya dah berusia, dah tua. Takut niat saya ni tak tercapai, tak kesampaian. That's why dia buat juga sebelum dia mati." Dia rasalah. Padahal kita tak tahu bila kita akan mati. So, okeylah, kita terima nasihat tersebut, kita dengar. Saya dengar apa yang makcik tu kata. Saya kata tak apa cik, asalkan cik bagi masjid, mudah-mudahan Allah terima ya. Tak payah nak gaduh-gaduh kan. Takkan nak marah makcik. Makcik ni kecilkan hati saya. Dah tahu niat nak kasih Darussalam, kasihlah Darussalam. Marah-marah makcik tu takut lagi makcik tu marah balik "Ustaz lah, lambat sangat call saya." Kan dah kena marah lagi Jadi lagi bagus saya minta maaf. Lepas tu saya kata doakan je lah yang baik, mudah-mudahan Allah berkati rezekinya. Yang penting dah tunaikan juga, walaupun di masjid yang lain insya-Allah. For info, saya ada ambil juga di rumah-rumah bagi siapa-siapa yang tak mampu datang ke masjid, dan saya ambil sekurang-kurangnya $500. Jadi kalau siapa yang nak buat wakaf, nak buat ibadah untuk peningkatan, saya akan datang ke rumahnya. Saya akan datang rumahnya. Tapi kalau rumah yang saya kenal, siapkanlah stiker siapkan lagi stiker makan juga insya-Allah. Tak adalah gurau. Kalau semua nak makan, pengsan saya kan. Banyak rumah saya nak makan, tak ada lah. Tapi kebanyakan memang saya pergi ke rumah yang dah keuzuran, yang dah uzur, yang kadang-kadang dia boleh je minta anak dia bagi, tapi dia nak ustaz datang rumah supaya dia sendiri dapat didoakan apa dan sebagainya lah Yang selalunya saya ada kongsi juga dekat Facebook dan sebagainya So kadang-kadang kita dengar pun inspired Saya ada satu pakcik ni, dia duduk rumah sewa. Pakcik ni duduk rumah sewa. Jadi saya tanya pakcik ni, "Cik kerja?" "Cik tak kerja, ni hasil anak-anak bagilah. Anak-anak bagi." So cakap, "Ni habis anak-anak tinggal mana?" "Oh, anak-anak tinggal sini. Dia ada satu anak dia dekat rumah. Anak dia kat rumah. And anak dia anak istimewa. Umur dah 30 lebih. Tapi yalah, anak istimewa kan, 30 lebih. Jadi dia tak bekerja, dia macam ini je lah Ustaz. Tapi Alhamdulillah Ustaz, bila saya dah bawa dia pergi mana-mana majlis, Habib semua suka dia, ustaz-ustaz semua suka dia, sayang dia dan sebagainya Tapi ingat pakcik berumur lebih kurang macam itu, menjaga orang tua yang macam ni, tapi still dapat memberikan sedekah, dapat memberikan sumbangan untuk masjid. Jadi kita sebagai yang muda ni macam diorang punya semangat besar lah diorang punya ibadah, suka nak beribadah ni besar sangat. Jadi sebab kalau seorang ni dah ada niat nak buat, kena buat. Jangan tangguh-tangguhkan jangan tangguh-tangguhkan. Takut tak berkesampaian dan takut benda tu menjadi satu bisikan yang tak baik daripada syaitan Dan kalau kita lihat juga, Nabi SAW juga pernah nasihatkan sahabat apabila seorang wanita atau seorang lelaki ni dia mengadu pada Rasul SAW, "Ya Rasul, aku telah melakukan zina." Nabi, kita tahu Nabi ni orang, Nabi tak terus direct hukum. "Oh, kau zina je, apa ni berzina dia?" Tak ada. Nabi check dulu, tanya dulu, betul ke kau zina? Mungkin kau ni mimpi je kot. "Tak ya Rasul, aku berzina ya Rasul." "Mungkin kau peluk-peluk je kot." "Tak ya Rasul, aku berzina ya Rasul." "Mungkin kau cium-cium je kot." "Tak, kau berzina."
Sampai Nabi cuba nak elakkan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Last dia mengaku dan Nabi pun dah tak ada sebab, Nabi jatuhkan hukuman kepada dia. Dia buat dosa, dia mengaku pada Rasul dia buat dosa, dan lalu dia dihukum atas dosa yang dia pernah lakukan. So what happened? Ialah selepas itu para sahabat yang lain dia berbual tentang lelaki ni. Tengoklah dia ni buat zina kan, dia hukum, nampak baik. Biasalah kita ngobrol Nabi mendengar walaupun orang yang buat ni memang dia buat dosa tapi dah dihukum kan. Nabi terus marah sahabat-sahabat yang berbual pasal ni. Dia kata apa yang maksud daripada hadis tersebut? Taubat mereka ni lebih besar daripada kesalahan mereka. Kesalahan yang dia dah buat tu, tapi kerana dia dah bertaubat dan minta ampun dengan Allah, kata Nabi, taubat mereka lebih besar daripada kesalahan mereka. Nabi tegur sama sahabat yang cakap pasal orang yang sudah dihukum. Jadi itu pun nak bilang, kadang-kadang kita nampak seseorang itu pernah melakukan kesalahan. Orang ni pernah melakukan kesilapan. Orang ni mungkin zahirnya nampak macam jahat. Rambut macam lampu laklip. Kalau kuning ada, kalau pink ada, kalau macam-macam color adalah dan badan mungkin ada tattoo dan sewaktu dengannya lah. Tapi kita tak tahu macam mana di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia dah buat salah, dia dah buat silap, tu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dia nak bertaubat. Kita ni pula jangan menganggap diri kita suci. Takut nanti kita termasuk dalam suci dalam debu. Suci dalam debu, ya. So jangan menganggap diri kita ni suci, ya. Kerana kita rasa ibarat macam kita ni tak berdosa. Lebih-lebih lagi kalau kita nampak orang-orang macam ni masuk ke masjid, lagilah. Yang saya paling pandang kalau orang yang macam ni datang ke masjid, lalu orang lain mengata-ngata pasal dia. Sedangkan dia datang bukan dia minta sedekah, bukan dia duduk minta tak. Dia nak semayang je. Jadi saya paling pandang kalau nampak ada jamaah yang mengata pasal mereka, sedangkan mereka ini datang masjid nak solat, nak belajar agama dan sewaktu dengannya. Jadi kita harus memberikan ruang dan peluang untuk mereka sama-sama yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua adalah hamba yang banyak dosa kan? Semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesilapan. Cuma bezanya ada dosa yang kita nampak, ada dosa yang tak nampak, ada dosa yang kita orang tahu dan ada dosa yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Yang penting kita ni adalah manusia yang senantiasa melakukan dosa. Jadi kalau kita tak mampu nak mengajak orang melakukan kebaikan, jangan menghalang orang daripada melakukan kebaikan. Ingat tu. Kalau kita tak mampu nak ajak orang, ustaz saya ni siapa ustaz? Orang biasa ni ustaz. Nak ajak orang buat baik, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Contohlah kan, kita tak mampu nak tolong orang, jangan menghalang orang daripada melakukan kebaikan. Jadi takut cara kita menyebabkan orang lari daripada agama, orang lari daripada melakukan ibadah. Jadi kita tak nak benda tu. Kita tak nak benda tu. Dan insya-Allah kita sama-sama usahakan. Sama-sama usahakan. Kita nampak ada orang yang mungkin salah silap, tegurlah. Tapi tegur dengan cara baik. Dengan cara baik. Orang pun tak tahu kan. Orang pun tak tahu. Kadang-kadang ada seketika cerita-cerita di dalam masjid ni kadang-kadang buat kita gelak juga. Contoh, kita tahu di Masjid Darussalam ni kan kiblat dia menghadap sana kan. Kadang-kadang kita berbual kawan-kawan juga, ada jemaah yang sembahyang terbalik, dia menghadap sana. Faham tak? Dia menghadap sana, dia tak menghadap sana, dia menghadap sana. Jadi kita tengok mana kiblat dah pergilah. Something like kan. Kita gelak juga kan. Macam mana sembahyang boleh terbalik ni kan. Tapi fikir-fikir balik, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak pernah datang masjid, mungkin macam-macam kemungkinan lah kan. Tapi kita nampak, kita tegur lah. Kita tegur. Dan kadang-kadang ada orang solat Jumaat kadang-kadang datang, dia tak tengok, dia kan kita dah tahu saf kan, dah tahu line kan. Nanti kadang-kadang dia sembahyang straight. Nanti kita pun tengok dia dan saya pernah satu kali jatuh berjemaah ni, dia sembahyang straight gini kan. Contoh dia sembahyang gini kan. Padahal kiblatnya kini kan. Tapi dia sembahyang gini. So dia sembahyang kat belakang, saya kat depan dia, saya nampak dia. Boleh tak kita buat gitu? Dia cakap pasal salah, kiblatnya salah. Dia gini, kiblatnya kat sini. Kan, kat masjid ni. Kan? Jadi apa saya buat? Saya pergi di belakang dia, saya tarik dia. Ini pusing baik. Bagainya kan? Kan? Pasal kita tahu, mungkin ada orang tak tahu.
Kita ingat, alah ni basic je Ustaz. Pada kita basic, tapi ada orang yang tak tahu dalam basic tersebut. Jadi kita bantulah mana yang boleh, tak payah nak mengencam orang dan sebagainya ya. Jadi kita memahami dalam hal ini bahwasanya dalam nak memberikan nasihat, kita harus juga menjaga etika-etika yang ada ya, supaya cara kita, bahasa kita tu dapat didengari, supaya mereka dapat didengari dan nasihat kita ni pun kita rasa manfaat lah. Tapi kadang-kadang ada orang nak kasih nasihat, tapi benda tu setakat, macam mana cakap ada benda ada part bila orang kasih nasihat, kita tak setuju. Perlu tak kita ambil Ustaz? Bulat-bulat orang kasih nasihat, bulat-bulat kita tak kena ambil. Tak perlu kan? Tak perlu kan? Tapi sekarang kalau kita tengok adab orang yang dinasihati ialah untuk mendengar dan menerima. Kalau kita tak setuju sekalipun, kita rasa ada pandangan lain, senyum sahaja dan terima kasih. Tak payah nak gaduh-gaduh. Ya, saya kalau ada orang, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa hukum baca maulid dan main gendang dalam masjid? Sekarang tengah musim maulid kan, biasalah soalan-soalan macam ni akan keluar. So saya kata, kalau ikut panduan daripada pejabat agama, MUIS, jangan main gendang waktu solat. Contoh, sebab kalau kita tengok masjid-masjid, kalau main gendang, kita main selepas isyak. Kita tak main lepas maghrib. Ya, lepas maghrib, pasal mungkin lepas maghrib ada orang yang nak solat maghrib dan sewaktu dengannya kan. Jadi kita main selepas isyak contohnya. Jadi kita ikut panduan yang diberikan daripada pejabat agama, maknanya boleh, tak ada masalah. Tapi kita tengok adab-adabnya, kita jaga juga ya. Tapi kadang-kadang ada orang dia bertanya, dia nak tahu. Ada orang dia bertanya kerana dia nak berdebat, dia ada pendapat lain. Jadi kadang-kadang bila dia dah ada pendapat lain, saya ni orang pula, saya macam malas juga lah, minta maaf macam malas nak layan macam itu kan. Jadi saya akan cakap, jadi tak apa lagi ni masing-masing punya pendapat ya. Terima kasihlah kerana memberikan nasihat, itu je. Tak payah nak gaduh-gaduh. Tak payah berdebat-debat. Kita cakap macam mana pun, dia tetap akan dengan pendirian dia. Susah lagi. Kita pun mungkin ada kawan yang macam itu, kita mungkin ada keluarga yang macam itu kan. Ala kulihan, nanti insyaAllah topik-topik lain juga akan dibincangkan tentang bagaimana Nabi SAW menerima perbezaan pandangan dan sewaktu dengannya, insyaAllah. Seterusnya, insyaAllah, silakan. Adab Nabi SAW apabila sahabat berbeza hukum agama. Kisah pertama, Rasulullah SAW telah mengarahkan para sahabat agar pergi ke Bani Quraizah dengan katanya, janganlah kamu semua melakukan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Maka ketika dalam perjalanan, waktu asar sudah hampir habis dan akan masuk waktu maghrib, para sahabat mula berselisih pandangan. Ada di kalangan mereka yang mengatakan akan melakukan solat asar sekarang juga kerana maghrib sudah hampir tiba. Mereka mengatakan yang Nabi menyuruh agar solat di Bani Quraizah ialah untuk bersegera ke sana dan bukan maknanya bersolat asar di waktu maghrib. Adapun sahabat yang lain pula tidak mahu melakukan solat asar melainkan setelah sampai di Bani Quraizah. Maka ada di kalangan mereka yang bersolat asar di waktu maghrib di sana. Ada juga yang solat asar di waktu isyak kerana kelewatan sampai di sana. Setelah mereka pulang dan bertemu dengan Rasulullah SAW sambil mengabarkan apa yang berlaku, Nabi tidak menyalahkan kedua-dua pihak. Faedah dari adab Nabi tadi. 1. Nabi tidak menyalahkan para sahabat yang berbeza pandangan dan berbeza hukum agama selagi mereka boleh membawa hujah yang kuat yang boleh diterima. 2. Di sini menunjukkan sunnah Nabi perlu difahami dengan lebih luas dan bukan hanya setakat kata-kata atau perbuatan Nabi sahaja, tapi perlulah difahami dari keseluruhan ajaran Rasulullah SAW. Perkara ini adalah amat penting untuk difahami kerana ramai di kalangan kita yang terlalu mudah menuduh bid'ah dan sesat, tidak mengikut sunnah hanya kerana Nabi tidak lakukan atau Nabi tidak suruh, sedangkan ianya termasuk dalam makna umum ajaran Nabi sendiri.
sebagaimana yang difahami oleh para sahabat tadi yang melakukan solat asar walaupun belum sampai di Bani Quraizah kerana waktu maghrib sudah hampir tiba, sedangkan Nabi menyuruh solat asar di Bani Quraizah. Perkara ini akan dibincangkan lagi dengan lebih luas pada tajuk yang akan datang berkenaan menghidupkan sunnah Nabi. Kisah kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ada seorang sahabat Nabi dilantik menjadi imam di Masjid Quba di Madinah oleh masyarakat di situ. Imam tersebut setelah membaca Al-Fatihah seringkali membaca surah Al-Ikhlas iaitu Qul huwallahu ahad sebelum membaca surah yang lain. Dibuatnya begitu setiap hari. Lalu masyarakat di situ tidak berpuas hati dan menyuruhnya berhenti berbuat begitu. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada imam tersebut, "Wahai fulan, apa yang mencegah kamu dari berbuat apa yang disuruh oleh teman-teman kamu? Apa yang membuatkan kamu sering membaca surah ini, Al-Ikhlas, pada setiap rakaat?" Maka dijawab oleh sahabat tersebut, "Sesungguhnya aku mencintai surah tersebut." Maka baginda menjawab, "Kecintaan kamu kepada surah itu akan memasukkan kamu ke surga." Masya Allah. Faedah besar dalam hadis ini serta adab pendidikan dari baginda. 1. Sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepadanya aduan tentang seseorang, baginda seringkali akan bertanya dahulu kepada orang tersebut, "Kenapa kamu berbuat begitu?" sebelum diterangkan akan hukum sesuatu perkara. Kedua, pengajaran penting di sini ialah kita tidak boleh terus menerima satu-satu aduan tanpa usul periksa dahulu dan sepatutnya bertanyakan dahulu kepada orang yang didakwa itu betul atau tidak dan kenapa berbuat demikian. 3. Di sini Nabi mengizinkan membaca 2 surah selepas membaca surah Al-Fatihah di dalam solat, serta kecintaan kepada surah Al-Ikhlas dan rajin membacanya akan membawa ke surga. 4. Jelas di sini kita tidak boleh menuduh seseorang itu telah melakukan perkara bid'ah atau sesat hanya kerana Nabi tidak buat. Memandangkan Rasulullah sendiri tidak menegur sahabat tersebut, "Kenapa kamu buat amalan yang saya tidak buat?" 5. Sekali lagi hukum agama bukan setakat melihat kepada perbuatan Nabi sahaja, tapi perlu juga dilihat kepada keseluruhan ajaran Nabi. Sebab apa yang dilakukan oleh sahabat tadi tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini akan dibincangkan lagi dalam tajuk mengikut sunnah. Baik, alhamdulillah. So, topik yang ketiga, pertama kita cakap pasal adab Nabi melayan orang kasar. Topik yang kedua kita cakap pasal adab Nabi dalam memberi nasihat. Topik yang ketiga kali ini adalah adab Nabi apabila sahabat ada berbeza hukum agama. Maknanya mereka memahami daripada kata Nabi, ada yang kata A dan ada yang kata B. So penulis mengatakan tidak boleh sewenang-wenangnya kita kata ini adalah bid'ah, ya. Dan bid'ah itu apa biasa mungkin ada antara kita kata, "Ustaz, apa makna bid'ah ni Ustaz?" Antara makna bid'ah adalah sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah, yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak juga ada dalam hadis yang menunjukkan Nabi SAW melakukannya. Contohlah sekarang Maulid Nabi SAW memanglah tak pernah berlaku pun dalam mana-mana sekalipun, ya. Allah suruh kita buat Maulid Nabi, ya, ataupun Nabi SAW suruh menyambut kelahirannya, sahabat-sahabat pun melakukannya. Memang tak pernah disuruh. Tetapi penulis juga membawa kita untuk memikirkan apa maksud di sebalik suatu perkara itu. Contoh, biasanya kita akan tanya, contohlah ya, tahlil keluarga, kan? Contoh tahlil keluarga. Ni kalau nak masuk Maulid, baca-baca Maulid. Nanti kalau nak masuk Ramadan, baca-baca tahlil. Masuk Ramadan kan? Masuk Ramadan ke, nak masuk Hari Raya ke, kan? So apakah hukum baca tahlil? Kan tak pernah ni Nabi tak pernah baca tahlil. Allah pun tak suruh baca tahlil, kan, sebagainya, kan. Jadi kadang-kadang kita ni keliru. Pasal apa?
Pasal tak pernah dilakukan, lalu kita kenapa kita nak kena buat? Kenapa bapa kita buat? Kenapa mak kita buat? Kenapa nenek moyang kita buat? Kan? Pada saya ada beberapa perkara yang boleh kita teruskan, ada perkara-perkara yang boleh kita elakkan. Contoh ya. So ada perkara yang boleh diteruskan, kita teruskan. Benda ni adalah benda yang baik. Contoh dalam bab tahlil itu sendiri, apa kita boleh dapat dari bab tahlil itu? Ialah pertama, apa yang kita baca dalam tahlil tu? Kita baca selawat, kita baca zikir kan, kita baca ayat-ayat Quran, ya, kita bukan baca mantra ramai-ramai baca mantra.